Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah bersua kembali pagi ini jam 6.30 pagi 30 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 12 Mei 2021 Masihi. Masih lagi membicarakan ayat 30 surah Fussilat untuk kali yang kelima, dan pagi yang berbahagia ini saya kemukakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 32 surah Qaf, ayat 32 surah Qaf. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Sadaqallahul azim. Artinya, inilah dia apa yang telah dijanjikan kepada setiap orang-orang yang beriman, yang senantiasa kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Tuhannya, tak jemu-jemu bertaubat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia apa yang telah dijanjikan kepada setiap orang-orang yang beriman, yang memelihara segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 32 surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala memberi penghargaan, penghormatan, kemuliaan khas kepada hamba-hambanya yang beriman, yang awab, senantiasa kembali kepada Allah, tak jemu-jemu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia itu berkali-kali mengulangi kelemahan, manusia itu berkali-kali mengulangi kecacatan, kekurangan pada dirinya. Begitu juga berulang-ulang kali melakukan kesalahan, maka dia juga tidak jemu-jemu untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan, penghargaan kepada hamba-hambanya yang beriman, hafiz, yang sentiasa memelihara segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Likulli awabin hafizin. Likulli awabin hafizin. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita apa yang telah dikemukakan oleh seorang tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Yahya Al-Hanafi, wafat pada tahun 382 Hijrah, menulis dalam kitabnya Raudhatul Ulama, menyatakan bahawa 5 golongan dari kalangan orang-orang yang beriman mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, menerima kunjungan kehormat daripada barisan-barisan para malaikat. 5 golongan orang-orang yang beriman mendapat kunjungan kehormat
daripada barisan para malaikat, kunjungan kehormat daripada barisan para malaikat, ya, kerana membawa berita menggembirakan. Yang mana 5 golongan ini telah saya kemukakan pada kuliah subuh yang lalu. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang istiqamah melakukan amal ibadah, amal saleh, amal jariah. Begitu juga, ya, apa jua, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang beriman, yang ikhlas dalam melakukan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 32 surah Qaf, awabin, orang-orang yang beriman yang senantiasa kembali kepada Allah, tak jemu-jemu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana menyedari dirinya, ya, ini manusia yang tak lekang daripada melakukan kesalahan, tak lekang daripada kelemahan, kekurangan dan kecacatan. Maka awab, senantiasa kembali kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, golongan yang ketiga. Manakala golongan yang keempat adalah orang-orang yang beriman, hafiz likulli awabin hafiz, iaitu yang sentiasa menjaga dan memelihara titah perintah Allah. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman, yang menjaga dan memelihara segala titah perintah Allah? Mereka yang istiqamah, itu adalah golongan yang pertama, telah dijelaskan. Ini adalah golongan yang keempat. Maka yang dimaksudkan di sini, kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Yahya Al-Hanafi, adalah orang-orang yang beriman yang ada sifat zuhud baginya. Kenapa pula disebut dengan istilah zuhud? Orang yang zuhud inilah orang yang dapat menjaga dan memelihara titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud, orang yang tiada rasa kecintaan dalam hati sanubarinya terhadap harta benda, mata benda, apa jua benda. Maka orang yang zuhud, dia tiada rasa cinta terhadap pangkat, kedudukan, gelaran. Dan dia tidak ada rasa cinta dengan harta benda, mata benda dan apa benda. Hanya meletakkan kecintaannya kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ke atas Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa cintanya dia. Maka inilah dia golongan orang-orang yang zuhud. Kalaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan manusia, dia ada, ya, jenama yang hebat di persada manusia, dia ada kedudukan, dia ada gelaran, tetapi dia bersifat zuhud. Dia tidak cinta dengan kedudukan gelaran, dan dia tidak tamak dengan kedudukan dan gelaran. Maka mungkin dia tinggalkan itu semua kerana dia lebih kepada mencari kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Sebab itu dia dapat memelihara perintah Allah. Kalau tidak, sukar dia ada kedudukan, dia nak jaga kedudukannya, dia nak pelihara kedudukannya, dia nak pasti kedudukannya itu aman, damai, tenteram, bahagia. Kedudukannya yang tidak digugat dengan apa jua. Kedudukannya tidak digugat dari sebelah utara, dari sebelah selatan, di sebelah timur dan barat. Kedudukannya yang
terjaga dan terpelihara tanpa ada apa jua bentuk, maknanya usaha-usaha yang boleh menyebabkan dia hilang gelaran, dia hilang kedudukan. Bukan senang apabila kita ada kedudukan, kita ada jawatan, kita nak jaga jawatan yang sedia ada, kita nak pelihara kedudukan yang sedia ada. Sukar. Nak jaga daripada peringkat angkar umbi, peringkat cabang, peringkat cawangan, peringkat bahagian tak semudah. Maka oleh itu orang yang zuhud tiada lagi dalam hati sanubari ni rasa cinta terhadap harta benda, mata benda, kedudukan, pangkat dan gelaran. Maka oleh kerana tiada cinta terhadap perkara-perkara yang dinyatakan, dia adalah seorang hamba Allah yang akan dapat memelihara segala titah perintah Allah. Kerana masanya, tenaganya, pemilikan harta bendanya telah diinfakkan, dibelanjakan demi kecintaannya kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, orang yang zuhud, zuhud, tidak ada rasa cinta kepada harta benda, maka apabila orang yang sememangnya Allah limpahkan kepadanya harta benda yang banyak, dia nak maintain segala harta bendanya. Kerana harta benda, harta tu bahasa Arab disebut mayala, yang sentiasa cenderung keinginan di hati manusia. Maka harta tak akan ada rasa kepuasan, tidak ada rasa kecukupan terhadap harta. Banyak macam mana pun, kerana dia sentiasa mencenderungkan manusia, mencenderungkan hati sanubari manusia. Mayala, mal, itulah makna harta. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hanya orang yang ada zuhud, dia dapat meleraikan kecintaan kepada harta bendanya. Maka inilah orang yang zuhud, inilah yang dapat memelihara segala titah perintah Allah. Barulah mudah apabila tiada lagi rasa cinta kepada harta benda, mata benda, apa benda, pangkat dan gelaran, tak terkejar-kejar, tak terburu-buru, tak tamak dengan perkara itu, barulah dia dapat beri tumpuan dalam peribadatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah datang khusyuk dan khudu' dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang ini, orang yang ada sifat zuhad ini, orang yang hafizun, yang Allah perakukan pada ayat 32 surah Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Sadaqallahul azim. Inilah dia golongan keempat yang mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah, menerima kunjungan kehormat daripada barisan-barisan para malaikat pada saat detik hari kematian. Hari mati bukan hari kesialan, tetapi hari mati hari penuh kegembiraan, hari penuh rasa puas hatinya. Inilah dia yang diraih, yang diperoleh. Inilah dia apa yang diusahakan selama-lamanya, apa yang diusahakan selama ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, golongan yang kelima yang akan dikunjungi oleh barisan para malaikat, menerima kunjungan kehormat dari para malaikat, adalah golongan orang-orang yang berilmu, ulama yang Allah perakukan pada ayat 18 surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Boleh lihat terjemahan ayat 18 surah Ali Imran. Apa yang saya nak kemukakan di sini, golongan yang
kelima, golongan ilmuwan, para ulama yang adil, ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang adil, ulama yang tidak ada sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada dirinya. Maka golongan ulama inilah dikunjungi oleh para malaikat. Barisan malaikat memberi kunjungan kehormat, membawa berita gembira pada saat hari detik matinya. Apa yang akan dinyatakan? Dua perkara, sebagaimana yang saya telah kemukakan pada kuliah yang lalu. Ayat 30 surah Fussilat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila menerima kunjungan daripada barisan para malaikat, ya, barisan para malaikat akan mengunjungi 5 golongan. Golongan yang keempat, golongan orang-orang beriman yang zuhud. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan berduka cita. Orang yang zuhud, kamu tak perlu takut untuk menjalani kehidupan selepas ini, dan kamu tak perlu berduka cita. Ya, tak ada rasa ketakutan lagi, tiada berduka cita lagi. Apa yang takutnya? Kerana selama ni dah hidup selesa di muka bumi, segala-galanya diberikan, pelbagai allowance disediakan. Bagaimana pula nak menjalani kehidupan selepas mati? Apa kelebihan yang diberikan? Ada apa-apa kelebihan sebagaimana yang diperakukan dalam perintah am? Begitu juga pukilan-pukilan daripada semasa ke semasa. Apa kelebihan yang ada? Ya, alla takhaf, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu berduka cita. Apa yang telah kamu tempuhi hidup di muka bumi, gembiralah, syurga yang dijanjikan untuk kamu. Begitu juga golongan kelima, golongan ulama ini menerima kunjungan kehormat daripada barisan para malaikat. Apa yang malaikat sampaikan? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan berduka cita. Ya, golongan ulama ni apa yang ditakutkan? Ya, apa yang ditakutkan? Ancaman untuknya. Ya, apa yang diduka citakan? Ya, menjelaskan perkara ini Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan dan mengemukakan ayat 22 surah At-Taubah. Ya, bayangkan apabila kita bahas tentang ayat 30 surah Fussilat, mula-mula dikemukakan dulu ayat 64 surah Al-Ma'idah, kemudian dibahas lagi ayat 30 surah Fussilat itu dengan ayat 21 surah At-Taubah, dan hari ini ayat 32 surah Qaf. Dan saya nak akhiri pula dengan ayat 22 surah At-Taubah. Khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Memang menggembirakan. Siapa pun golongan ulama memahami ayat 22 surah At-Taubah akan pasti gembira. Yang faham betul lah, khalidina fiha abada. Ya, Allah berjanji kamu akan kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Apa istimewa syurga tu? Innallaha indahu ajrun azim, bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jualah ajrun azim, mendapat ganjaran yang amat besar. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan berduka cita.
Ya, golongan ulama ni dia banyak berduka cita dekat dunia. Kerana macam-macam dia berduka cita. Berduka cita dari segi jawatan tak dapat, berduka cita daripada segi kedudukan tak dapat, direbut orang, dirampas orang, diambil orang, ya, ditikam orang, dijatuhkan orang, difitnah. Itu memang fitrah golongan ulama dalam menjalani hidup di muka bumi. Ya, mintakan orang kata apa ganjaran tak dapat macam mana pun. Ulama ni mana dapat apa sangat. Ya, tak dapat banyak macam mana pun. Glamour tak tinggi macam mana pun, baru naik sikit jatuhkan. Tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, innallaha indahu ajrun azim. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah jualah ajrun azim. Ajrun azim, ganjaran yang amat besar. Maka kalau jadi ulama mengharapkan ganjaran daripada manusia, memang tak banyak mana yang dapat. Ya, cacian sajalah. Tak dapat banyak mana yang apa pun. Tak dapat banyak mana pun. Kalau jadi ulama mengharapkan habuan daripada manusia, tak dapat apa pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalau kita sedar kita seorang ulama, haraplah ganjaran Allah. Innallaha indahu ajrun azim. Ganjaran Allah amat agung. Ganjaran Allah amat besar. Maka nak harap ganjaran Allah di akhirat, bukan di dunia. Dunia harta banyak mana pun tak cukup. Pangkat tinggi macam mana pun tak cukup. Dah dapat mufti, nak jadi ketua kepada segala mufti-mufti, tak cukup macam mana pun. Tetapi Allah berjanji di akhirat nanti, innallaha indahu ajrun azim. Jadi sebagai golongan yang berilmu, golongan ilmuwan, jangan mengharapkanlah habuan daripada manusia. Allah Ta'ala dah suruh kita harapkan habuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, habuan di akhirat. Jika bertua kembali salah silap, mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.